Ya, cikgu. Sekejap saya tengah buka record. Okey. Okey, boleh mula balik. Sorry Syafira mula balik. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera Puan Roslina dan murid-murid. Saya nama Caroline Tian Ilin dan ahli kumpulan saya adalah Nur Shafira, Chamingla, Josephine Hozue dan Teo Chien. Hari ini kita akan membincangkan tentang 6.3 usaha menenangi ancaman komunis. Bagi menangani ancaman komunis, beberapa usaha telah diambil seperti penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran kebangsaan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, kempen bulan rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan rundingan baling. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British telah mengambil pelbagai tindakan, antaranya ialah sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbincangan akan ditahan. Sesiapa yang membantu komunis akan dikenakan hukuman berat. Mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan akan dikenakan hukuman mati. British juga menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. British juga mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal seperti AWAS, PETA iaitu Ikatan Pembela Tanah Air, PERAM iaitu Pemuda Radikal Melayu, PKMM dan Hizbul Muslimin. Pembela Syafira, bukan pembela. Pembela tu jadi lain dia tu. Pembela tanah air. Alright. Pembela tanah air. Okay. Alright. Dan akhir sekali ialah dengan menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bois Daman, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq. Yang kedua ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan terbahagi kepada 3 iaitu polis, tentera dan sukarelawan. Polis pula terdiri daripada cawangan khas, Special Constable iaitu SC, Polis Hutan, Polis Wanita, Senoi Perak iaitu Urang Perak, Auxiliary Police iaitu AP. Tentera pula terdiri daripada Pasukan Askar Melayu, Pasukan Askar Commonwealth dan Sarawak Rangers. Akhir sekali ialah sukarelawan yang terdiri daripada Home Guard. Pertama, untuk polis ialah cawangan khas. Guy C. Maddox menubuhkan cawangan khas yang menjadi sebahagian daripada pasukan polis setelah mengetuai Badan Perisikan pada Ogos 1950. Pasukan ini membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM dan ada anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat. British mengambil ramai ahli dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyian mereka. Sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas telah memberikan sumbangan semasa darurat. Kejayaan cawangan ini telah memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Yang kedua ialah Special Constable. Ia ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS dilaksanakan. Seramai 24,000 orang telah menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis dengan dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan Lombok. Ketiga ialah Polis Hutan. Pasukan ini asalnya dikenali sebagai Flying Squad. Pada tahun 1951, pasukan ini telah dinamakan Jungle Squad dan kemudiannya Jungle Companies. Pada tahun 1953 pula, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force iaitu PFF. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai Pasukan Polis Hutan. Tugas mereka ialah
memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu iaitu jungle fort. Seterusnya ialah polis wanita. Polis wanita ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Barbara D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita pertama. Beliau ditugaskan untuk melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Kemudian Senoi Perak iaitu orang perang ditubuhkan pada tahun 1956. Dikenali sebagai orang perang dalam bahasa Semai. Ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Lebih dikenali lagi sebagai The Silent Killers. Akhir sekali untuk polis ialah Auxiliary Police. Seramai 17,000 orang anggota di seluruh Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Disember 1948. Mereka mempertahankan bandar dan kampung dari serangan komunis. Mereka juga membantu polis menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Polis Volunteer Reserve. Seterusnya ialah tentera. Yang pertama ialah Pasukan Askar Melayu. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933. Mereka membanteras gerila komunis di dalam hutan. Kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Mereka mencapai prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka juga berjaya menumpaskan anggota komunis dan memusnahkan kubu operasinya. Yang kedua ialah Pasukan Askar Commonwealth. Kerajaan membawa masuk askar Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Canada, Uganda, Rhodesia dan Fiji. Seramai 25 orang askar Britain, 10,000 orang askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion regimen Fiji pada tahun 1954 di Tanah Melayu. Mereka juga turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Akhir sekali ialah Sarawak Rangers. Sarawak Rangers terdiri daripada orang Iban. Mereka menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka mahir dalam selok-belok hutan. Cogan katanya ialah agi hidup, agi gelaban yang bermaksud selagi hidup, selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh Sarawak Rangers. Sukarelawan. Home Guard. Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Anggota mereka diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Seramai 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Julai 1951. Mereka berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam perlu membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Yang keempat ialah rancangan British. Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950.
Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs telah dilantik menjadi pengarah operasi. Tujuan utama langkah ini adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Ming Yuan yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Dan tujuan yang kedua adalah untuk melemahkan pergerakan komunis. Suasana di Kampung Baru. Penduduk setinggian di pinggir hutan dipintalkan ke Kampung Baru. Pertempatan mempunyai kemudahan, pusat komuniti dan rumah ibadat. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaik kemudahan. Kampung Baru juga dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constables. Sehingga bulan Mac 1952, lebih daripada 23,000 orang penduduk di pinggir hutan dipintal ke 10 buah kampung baru. Ming Yuan ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan, ubat-ubatan dan wang kepada komunis. Dia juga melakukan peras unggut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, melakukan perisikan dan sabotaj, merekrut ahli baharu serta membantu dalam menjalankan kegiatan politik. Dia beroperasi pada sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Yang kelima ialah tawaran pengampunan. Pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri untuk meningkatkan keselamatan negara. Radio Melaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan setiap hari. Poster juga ditampal di merata tempat. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan yang diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang dapat digunakan untuk membantu penduduk memujuk angkutan komunis supaya menyerah diri. 6. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Menjelang bulan Beg 1950, jumlah sukarelawan telah mencecah ke angka 435,905 orang. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor yang profesional, melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerja sama untuk menentang komunis. Kesan pelaksanaan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat: menggalakkan interaksi, mengeratkan hubungan antara kaum. 7. Permintaan berkurung. Berkurung bukan Berin- berkurang. Perintah berkurung, tindakan melarangkan penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Tujuan adalah untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Contohnya, pada Jun 1951, penduduk Labis, Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Tindakan kepada penduduk, perintah berkurung terhadap penduduk yang enggan bekerja sama. Contohnya, Mac 1952,
penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Tindakan ini dibuat bila 40 orang komunis serang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki paip air. Ia mengorbankan 12 nyawa. Sesiatan pihak polis tidak memperoleh sebarang maklumat. 27 Mac 1952, Sir Gerard Templar tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap yang enggan memberi maklumat tentang gerakan komunis kepada kerajaan. 8. Perang Saraf. Rancangan British untuk menghapuskan komunis melalui usaha menangani hati dan fikiran rakyat. Pada tahun 1952, Templar dilantik sebagai pensuruhan jaya tinggi British bertindak untuk menenangi hati dan fikiran rakyat PTM. Tujuan adalah untuk beliau ingin menjalani hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan maklumat tentang komunis. Kesan: mereka berjaya pujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dalam panteras komunis. Mencadangkan lawatan. Templar tambing rakyat untuk tahu masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombang estet dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan akan mengambil sekurang-kurangnya 2 hingga 3 hari. Dengan diiringi isteri beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Isterinya tubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan pusat komuniti. Melonggangkan syarat kewarganegaraan untuk menarikkan kaum bukan Melayu menjadi rakyat, untuk mewujudkan bangsa bersatu. Kesannya pada 14 September 1952, 1.2 juta orang Cina dan 140,000 orang India layak menjadi warga negara. 140 orang ribu? 180,000 orang. Mencadangkan pilihan raya Majlis Berbandaran Kuala Lumpur. Kerajaan mengadakan pilihan raya pertama bertujuan mengalahkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Menawarkan hadiah wang tunai. Wang tunai ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap dan atau memberi maklumat tentang gerila komunis. Gerila komunis. Contohnya, sesiapa berjaya tangkap Chin Peng, pemimpin PKM, sama ada hidup atau mati, akan diberi 250,000. Memenangi kepercayaan orang asli. Templar berusaha memenangi kepercayaan orang asli supaya menyokong kerajaan dalam usaha hapuskan komunis. Beliau dirikan 14 kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli. Kubu disediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Memajukan perkhidmatan penerangan. Untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan
Banteras Komunis. Jabatan ini bertanggungjawab sebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenal perintahan berkurung. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas dari ancaman komunis. Sehingga 1954, Kerajaan Isytihar Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Rundingan Baling. Sembilan, rundingan baling. Bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman menganjurkan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Ubris Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Wakil Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, David Marshall. Wakil PKM Shin Peng, Shin Tian. Tunku Abdul Rahman meminta Shin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Shin Peng menetapkan syarat peletakan senjata, penyerahan diri akan dibuat. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat. Rundingan telah menemui kegagalan. Hebat. Kesan jika Tunku Abdul Rahman setuju dengan syarat Shin Peng. Yang pertama, tanah Melayu dikuasai oleh PKM. Selain itu, menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi. Okey, terima kasih kepada grup Caroline, Nur Syafira, Jospin, Chaming dan juga Teo Kin N. Bagus ada kerjasama kesefahaman dalam presentation awak Okey, tadi kawan awak dah cakap. Okey, sikit je saya ulas berkisar tentang 6.3 ni adalah usaha menangani komunis. Okey, kalau awak tengok dalam 6.3 ni pelbagai langkah yang dibuat oleh langkah ataupun kaedah yang dibuat oleh kerajaan ketika itu iaitu British untuk menangani ancaman komunis. Antara langkah-langkah dia kalau awak tengok penguatkuasaan undang-undang, penguatkuasaan pasukan polis. Kawan awak dah terangkan tadi kan ada berapa semua? Ada 9 Ada 9 iaitu tadi 1 penguatkuasaan undang-undang, penguatkuasaan keselamatan, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, rancangan BRICS, yang kelima tawaran pengampunan, 6 kempen bulan rakyat melawan penjahat, perintah berkurung, perang saraf dan juga rundingan baling. Itu antara kaedah-kaedah yang dilakukan untuk menangani ancaman komunis di tanah Melayu. Kalau awak tengok dia punya kaedah-kaedah ni pelbagai iaitu dari segi penguatkuasaan undang-undang darurat, apa yang berlaku, apa yang dilakukan. Kalau tadi siapa yang Nur Syafira. Nur Syafira telah menerangkan contohnya sesiapa saja yang disyaki terlibat dengan pergerakan komunis akan ditahan. Lepas tu dia ketatkan lagi pemilikan senjata. Siapa yang ada senjata api akan dikenakan hukuman mati. Begitu juga mengharamkan parti-parti PKM yang bersifat radikal. Radikal tu maksudnya dia tak berfahaman kepada pemerintah.
Okey, lepas tu kalau kita tengok menggeledah rumah-rumah kediaman, memagar kampung. Itu contoh-contoh penguatkuasaan undang-undang. Okey, dari segi pemerkasaan pasukan keselamatan tadi siapa tadi, Syafira juga. Okey, dia kata terdapat beberapa pasukan keselamatan yang ditubuhkan untuk menghapuskan ancaman komunis. Okey, antaranya adalah polis, tentera dan sukarelawan. Okey, polis ni pun ada banyak lagi cawangan-cawangan polis. Awak kena ingat dalam polis ada banyak lagi cawangan-cawangan polis. Kalau boleh awak bagi 3 contoh cawangan-cawangan polis tu. Okey, contohnya apa? Cawangan khas, special constable. Awak ambil yang senang-senang Polis hutan ke polis wanita. Apa tugas dia? Okey, contoh awak ambil polis hutan. Polis hutan tu siapa yang terlibat dalam gerakan polis hutan? Apa tugas dia? Okey, tugas dia dalam menangani ancaman komunis. Okey, begitu juga dengan tentera Ni siapa baru masuk ni? Sekejap Yunis baru masuk. Okey, contohnya tentera. Tentera pun banyak tentera ni macam askar, Commonwealth. Maksudnya untuk menangani ancaman komunis ni bukan orang di tanah Melayu saja yang terlibat dia ada kerjasama dengan negara-negara luar juga maksudnya askar-askar ataupun tentera-tentera ni membuat kerjasama dengan negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Maksudnya ada saling bekerja sama dia punya dekat situ. Okey, lepas tu tentera ni bukan saja polis saja yang terlibat. Okey, dia juga minta bantuan daripada penduduk-penduduk yang tinggal di dalam hutan seperti kaum Senoi, kaum asli yang duduk di dalam hutan. Kenapa dia minta bantuan daripada mereka? Okey, awak tahu kan kalau komunis ni duduknya di dalam hutan, so selok-belok dalam hutan hanya orang yang duduk dalam hutan saja yang tahu. Sebab tu dia minta pertolongan daripada suku kaum Senoi ataupun ranger-ranger daripada Sarawak iaitu orang Iban. Okey, kalau yang tinggal di kampung aja dia tak tahu selok-belok di dalam hutan. Sebab tu dia ada minta pertolongan daripada orang yang tinggal di dalam hutan. Okey, tak kira siapa janji komunis boleh dihapuskan. Okey, yang ketiga iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kenapa kad pengenalan penting? Untuk membezakan antara penduduk dengan penduduk tetap, penduduk asal dengan orang luar. Okey, jadi sampai sekarang kita guna lagi sistem ni, mana-mana kita nak pergi, kita kena bawa kad pengenalan. Itu kita punya pengenalan diri. Okey, sekarang ni bukan bawa kad pengenalan saja bawa My Sejahtera juga. Okey, tak bawa kena saman. Okey, rancangan BRING. Apa itu rancangan BRING? Ini pun dah belajar juga iaitu dilancarkan oleh Sir Henry Gurney. Apa tujuan dia? Okey, memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen. Okey, Min Yuen ni siapa Min Yuen ni? Orang yang menjadi tali barut komunis. Okey, dia jadi telinga kepada komunis. Okey, dia jadi mata kepada komunis sebab kita tak tahu. Okey, kita tak dapat detect. Jadi orang baik ke orang jahat sebab dia sama je macam penduduk lain. Kalau dia macam mana kita nak tahu dia ni tali barut komunis? Kalau awak tengok kalau dia tak ada kad pengenalan maksudnya dia adalah tali barut komunis. Ada juga yang ada kad pengenalan tapi bekerjasama dengan komunis. Kenapa dia sibuk sangat nak bekerjasama dengan komunis? Okey, sebab dia nak membantu. Komunis ada bagi dia macam-macam dia punya sogokan lah kan. Okey, contohnya dari segi keselamatan. Dia terjamin lah kalau orang awam, okey, kalau komunis jumpa dia akan tembak. Okey, dia akan perah ugut. Tapi kalau geng-geng Min Yuen ni, dia yang peras ugut orang sebab dia dah dilatih oleh
pihak komunis ni Okey. Dia duduk dekat dalam kampung, dekat dalam bandar, orang tak perasan dia sama macam orang lain, macam penduduk lain. Okey. Dia membuat sabotaj, okey, dia membuat perisikan. Itu dia punya tugas Min Wen. Okey, lepas tu kalau awak tengok dalam rancangan BRINGS ni juga pelbagai kaedah dilakukan pelbagai kaedah, contohnya mewujudkan kampung baru. Maksudnya apa maksud kampung baru? Dia alih penduduk-penduduk yang duduk di pinggir hutan dipindahkan ke kampung baru. Maksudnya pertempatan baru. Okey, bila awak tengok bila ada pertempatan baru maksudnya mesti ada kemudahan-kemudahan infrastruktur. Okey, bila sebut kemudahan infrastruktur, tolong bagi contoh apa itu kemudahan. Okey, contoh kampung baru yang ada kekal sampai sekarang, kalau awak tengok dekat Semenyih ni ada, kalau awak tengok dekat Pekan Semenyih tu ada satu perkampungan baru orang Cina situ memang semua Cina dalam tu dekat Semenyih ni. Okey. Perkampungan baru dekat kampung baru tu lain Okey, itu lain. Okey, nombor 5, tawaran pengampunan tawaran pengampunan ni maksudnya pihak komunis yang ada yang ada maksudnya dah insaf. Taubat nasuha, tak nak masuk lagi komunis, so dia diberikan pengampunan, dia tak kena hukuman. Okey, hukuman kalau dia menyerah diri secara sukarela. Okey, sukarela. Okey, kempen bulan rakyat melawan penjahat. Okey, kempen macam kita juga, kempen bulan merdeka, kempen gaya hidup sihat. Macam tu contoh sekarang kan. Okey, maksudnya penduduk ni tadi diseru untuk mendaftarkan diri secara sukarela sukarela dengan pihak berkuasa untuk terlibat dalam melawan penjahat. Okey, biasanya sukarelawan ni terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada golongan profesional. Apa maksud golongan profesional? Maksudnya golongan-golongan terpelajar, terdidik. Tak kira lah awak orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, janji niat awak nak melawan komunis. Okey? Okey, tadi perintah berkurung, bukan perintah berkurang berkurung. Okey, perintah berkurung ni maksudnya macam kita ni sekarang. Contoh, jangan keluar rumah, COVID di merata-rata tempat. Tu maksudnya. So, ini maksud perintah berkurung. Okey, membolehkan pasukan keselamatan ni tadi menjalankan operasi memburu komunis. Okey, kalau sekarang awak keluar awak kena saman. Okey, keluar lebih daripada 2 orang dalam satu kereta awak kena saman. Okey. Sama juga macam ni. Bila awak tak keluar maksudnya memudahkan lagi pihak keselamatan menjalankan operasi. Dia tahu yang keluar tu bukan orang yang bagus-bagus. Yang keluar tu tentang tali barut komunis. Tu maksudnya Okey, lepas tu perang saraf. Perang saraf ni bukan perang bukan berperang maksudnya kat sini dia buat secara slow and steady. Dia menangani hati dan fikiran rakyat. Okey, ini satu daripada rancangan yang dibuat oleh British. Okey, di mana Templar adalah dia punya pesuruhjaya tinggi pesuruhjaya tinggi. Okey, dia ni tugasnya memujuk hati-hati rakyat, tak kira orang hutan ke, orang hutan kan awak kata orang hutan dalam hutan pula. Maksudnya penduduk-penduduk yang tinggal dalam hutan tu seperti orang-orang asli tu kan, dia pergi lawat, dia pergi tengok. Okey. Dia pujuk hati-hati orang-orang tersebut, penduduk-penduduk tersebut. Okey. Lepas tu kalau tengok lagi dia kata melonggarkan syarat kewarganegaraan. Itu cara dia longgarkan syarat kewarganegaraan, nak tarik
orang supaya bekerjasama dengan pihak British. Okey, lepas tu pilihan raya, pilihan raya perbandaran pilihan raya perbandaran pertama, di mana kalau awak tengok dia menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam bidang politik. Okey, lepas tu menawarkan hadiah dan wang tunai. Siapa yang dapat tangkap komunis, okey, dapat bagi maklumat tentang gerakan komunis, tentang gerila komunis ni maksudnya gerakan komunis, hadiah wang tunai disediakan. Lagi-lagi siapa yang dapat tangkap ketua ataupun kepala komunis, iaitu Chin Peng. Okey, Chin Peng ni kalau awak tengok kalau dulu orang tembak pun tak mati. Susah benar dia nak mati. Okey, jadi saya kata dah tadi kepercayaan orang asli. So si Templar ni tadi pergi ke dalam hutan untuk melihat bagaimana kehidupan orang-orang asli. Maksudnya dia bercampur gaul dengan orang asli. Itu cara teknik dia nak menarik perhatian. Okey, lepas tu memajukan perkhidmatan penerangan. Okey, contohnya Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio. Kalau masa zaman-zaman komunis, okey, zaman-zaman Jepun, radio ni tidak boleh digunakan. Kenapa tak boleh digunakan? Sebab nanti orang tahu tentang, penduduk-penduduk tahu tentang maklumat terkini. Tapi dalam menangani ancaman komunis ni, dia galakkan penduduk tempatan ni tadi menjadikan perkhidmatan radio Melaya tu sebagai medium untuk kesedaran. Jadi adalah info-info terkini, tak adalah terputus hubungan, kan? Okey, next, memperkenalkan kawasan hitam dan putih. Awak dah tahu kalau hitam tu maksudnya memang banyak komunis. Okey, maksudnya tak selamat. Kalau kawasan putih tu maksudnya dia bebas daripada komunis dan selamat. Okey, rundingan baling. Rundingan baling ni akan berterusan pada bab yang seterusnya. Okey, menamatkan ancaman komunis. Okey, Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. Okey, PKM. Okey, lepas tu Tunku Abdul Rahman ni juga minta Chin Peng membubarkan PKM. Adakah Chin Peng nak? Okey, adakah Chin Peng nak meletakkan senjata? Adakah Chin Peng nak menyerahkan diri? Okey. Okey, lepas tu pengakuan PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Okey, apa? Berjaya ke tidak Tunku Abdul Rahman ni? Kalau awak tengok. Okey, maksudnya rundingan ini tidak berjaya. Tak mudah-mudah Chin Peng nak menyerah kalah. Tak mudah-mudah. Tadi kawan awak cakap yang bertemu dengan Tunku Abdul Rahman tadi Chin Peng, Chin Tien sahaja. Ada seorang lagi wakil daripada orang Melayu yang masuk komunis adalah Rashid Maidin. So 3 orang tu adalah orang kuat dalam komunis. Okey, namun rundingan tu tak berjaya. Tak berjaya. Okey, next station siapa yang bentang? Untuk 6.4. Terima kasih geng-geng tersebut. Caroline, Syafira, Jospin, Cham dan juga Tio. Okey, Ivan bentang sekarang. Okey, kalau ada masa saya nak terangkan tentang teknik ni, teknik menjawab soalan. Okey, terangkan cepat. Presentation. Okey, cukup boleh dengar tak? Boleh Hello? dengar. Belum keluar lagi presentation awak. Okey. Belum keluar lagi. Alright, Okay. keluar dah. Ok,
Okey. Selamat sejahtera cikgu dan murid-murid. Hari ini kita akan bincangkan topik 6.4 kesan darurat terhadap negara kita. Ahli kumpulan kita ialah Ivan Luar, Lim Li Qian, Ding Gahui dan Chen Jinshan. Next. Darurat telah memberi kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosial ekonomi. Peristiwa darurat ini juga mempercepat usaha ke arah rundingan kemerdekaan. Aspek politik adalah peningkatan jumlah warga negara, penumbuhan Malayan Chinese Association dan mempercepat kemerdekaan. Yang pertama, peningkat jumlah warga negara ialah kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Kelonggaran syarikat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Yang kedua ialah penumbuhan Malayan Chinese Association. Darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya Tan Cheng Lock telah membentuk MCA. Penubuhan MCA bermaksud meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis dan bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangkan komunis. Selain itu, membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan orang penduduk semula ke kampung baru dan menjalankan kutipan derma melalui jalan loteri kebajikan. Sean, baca ni. Ketiga ialah mempercepatkan kemerdekaan. British sedang pihaknya tidak boleh menamakan darurat melalui strategi kenderaan semata-mata. Penumbuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum siasi meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahawa mereka boleh berkongsi kepentingan terhadap tujuan yang sama melalui penubuhan parti perikatan UMNO, MCA dan MIC. British meyakinkan bahawa perpaduan kaum dapat melewaskan komunis. Oleh itu, British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dan PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangan. Selain itu ialah aspek sosioekonomi. Meningkatkan kos belanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, merenggangkan halangan kaum dan jumlah korban zaman darurat. Yang pertama ialah meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan. Selain itu, anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250 hingga 300 ribu. Seterusnya, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis dan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah pendapatan sebulan. Akhir sekali, kos untuk pembangunan di kampung baru ialah 7 juta.
Yang kedua ialah menyebabkan penderitaan dan kesesaran kepada rakyat. Kawasan ladang dan Lombok menjadi sasaran serangan komunis. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Harganya juga melambung tinggi. Penduduk menghadapi kesukaran, pendapatan wang dan dalam makanan. Satu yang merupakan sasaran peras ugu komunis bagi bekalan makanan. Selain itu, bergerak dan berolehi bekalan keperluan. Seterusnya adalah tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung. Jatuhan bekalan makanan dikenakan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Ketiga ialah merenggangkan hubungan kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Selain itu, kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama. Seterusnya, penempatan baharu dilengkapi dengan prasarana berkembang menjadi bandar baharu. Di samping itu, kaum Melayu hanya tertumpuk di kampung yang serba kekurangan. Akhir sekali, kawasan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Keempat ialah jumlah korban zaman darurat. Banyak anggota pasukan keselamatan komunis dan orang awam terkorban. Penderitaan dan kesengsaraan penduduk. Penamatan darurat. Penamaran darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Terima kasih. Okey, tadi kejap. Kejap selengan anak saya suruh sikat pula. Okey dah. Okey, tadi pembentangan dibuat oleh siapa tadi? Saya tengok balik. Ivan, sekejap dibuat oleh Ivan Lim Lee Kian, betul? Lim Lee Kian, Tin Kafui dan juga Chen Jin Suan. Okey, terima kasih Chen Jin Suan, Chen Tin Kafui dan juga Ivan Lim Lee Kian. Okey, saya ulas balik untuk bab 8 harap ready untuk minggu depan saya minta bab 8 pula. Bab 7. Okey, bab 7 minggu depan ready Okey, saya bagi kesimpulan sikit sebab 9:30 saya nak tunjuk teknik menjawab sekejap. Okey. Sekejap. Okey, saya bagi dia punya ulasan daripada kawan awak tu tadi iaitu 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, kesan zaman darurat ni dia melibatkan aspek politik dan juga aspek sosioekonomi. Sosioekonomi adalah sosial dan ekonomi. Okey. Kalau kita tengok dari sudut aspek politik tadi kawan awak dah terangkan. Okey. Bila zaman darurat, dia melibatkan ataupun memberi kesan jangka masa yang sangat panjang. Yang sangat panjang di mana peristiwa darurat itu sendiri mempercepatkan lagi usaha ke arah kemerdekaan. Rundingan kemerdekaan. Kita tengok dari segi politik. Iaitu kalau kawan awak terangkan tadi nombor 1 kita tengok 1952. Bila sebut sejarah, awak kena juga masukkan tahun. Setidak-tidaknya dalam isi awak tu ada
tahun. Ada tahun, walaupun dia ada banyak tahun, awak masukkan 1-2 tahun pun dah bagus. Okey, 1952 kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Kalau awak ingat tadi geng-geng Caroline tadi dia ada sebut Templar telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, disebabkan syarat kewarganegaraan yang longgar, jadi penduduk tempatan ni tadi dan juga orang-orang luar mudah mendapat warga negara iaitu lebih kurang 1 juta orang Cina dan 180,000 orang India jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Tadi kawan awak ada cakap, saya dengar dia kata tak semua orang Cina yang menyetujui, menyertai, mengikuti komunis. Betul kan? Betul macam tu. Ada juga komunis yang mendera orang Cina, yang mana orang Cina yang tidak menyokong dia, dia akan diseksa. Okey, yang ketiga, kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan. Okey, tanah Melayu memang terkenal lah kan. Memang orang Melayu. So, ada sifat kerjasama, ada sifat perpaduan. Dia bagi ruang, peluang untuk kaum lain untuk menjadi warga negara. Okey, kita tengok lagi kesan seterusnya. Okey, penubuhan Malayan Chinese Association ataupun MCA. Okey, MCA ni bila ditubuhkan? Siapa yang mendorongnya? Okey, yang mendorong penubuhan ini adalah Sir Hendra Geni. Sir Hendra Geni. Okey, Sir Hendra Geni ni telah mendorong penubuhan MCA, di mana ini adalah langkah pertama untuk menawan hati penduduk, untuk menawan hati kaum Cina ke arah berpolitik, berorientasikan tempatan. Maksudnya dia tak kawan dah dengan komunis. Biarlah dia nak berpolitik pun, tapi biar berpolitik secara yang betul, jangan yang haram. Okey. Kalau kita tengok 27 Februari 1949, Tan Chen Lock. Sekarang dah jadi Tun Tan Chen Lock. Okey. Telah membentuk MCA. Ini ketua MCA. Okey, lepas tu yang ketiga 1953. MCA yakinkan bukan semua orang Cina tadi menyokong, bukan semua orang Cina sokong komunis. Ini saya katakan tadi kan. Lepas tu di mana MCA juga sedia berganding bahu bekerjasama dengan kerajaan untuk menghapuskan komunis. Okey, buktinya kalau kita tengok 250,000 ahli yang menyertai MCA. Okey, lepas tu kita tengok MCA juga mendapat bantuan kerajaan dari segi keuangan dan juga tempatan. Okey, tempatan di mana 500,000 orang penduduk telah ditempatkan di perkampungan baru. Perkampungan baru ni confirm tak ada komunis, selamat daripada ancaman komunis. Okey, MCA menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri. Loteri tu tahu kan? Loteri kebajikan, okey. Jadi duit-duit ni didermakan kepada penduduk kampung baru. So untuk dermakan ke kampung baru, sebab awak kena tahu kampung baru tu biasanya, saya dah kata tadi dekat Semenyih ada satu kampung baru Cina. So duit-duit tu digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesihatan, okey, kaum-kaum yang duduk di dalam kampung baru. Okey, lepas tu ada lagi aspek politik, mempercepatkan kemerdekaan. Darurat ni adalah satu proses untuk mempercepatkan darurat.
Okey, di mana British sedar bahawa pihaknya tidak boleh menamakan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Dia ada strategi lain. Okey, strategi lain untuk mempercepatkan kemerdekaan tanah Melayu. Okey, lepas tu kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 ni tadi memberikan British keyakinan bahawa PTM dapat tewaskan komunis. Apa caranya? Bukan melalui ketenteraan tapi melalui perpaduan perpaduan penduduk berbilang kaum. Okey. Ingat, kita nak berjaya ni bukan melalui pedang melalui mata pedang saja tapi melalui perpaduan juga penting. Okey, kesan lain, kesan sosioekonomi meningkatkan kos perbelanjaan. Apa yang meningkatkan kos perbelanjaan? Okey. Kita tengok darurat jejaskan perkembangan ekonomi dan tingkatkan kos perbelanjaan pihak British lagi menangani ancaman komunis. Okey, kalau kita tengok anggaran purata kos darurat adalah dalam lebih kurang 250,000. Okey, sehari. Nak memperbaiki, membuat penambahbaikan sebab komunis banyak juga bagi kita masalah. So nak membaiki semula tu memerlukan kos yang tinggi. Okay, kerajaan juga terpaksa belanjakan lebih 10 juta sebulan. Okey, untuk mementeras ancaman komunis ni tadi. Okey, nak bagi bantuan, nak bagi bantuan perubatan, bantuan makanan, tu semua duit. Okey. Kerajaan, ni tak payahlah, awak dah tahu tadi kan. Okey, so kita tengok lagi. Aspek seterusnya dalam bidang sosioekonomi menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Okey, rakyat hadapi penderitaan semasa zaman darurat di mana kawasan ladang Lombong ni tadi menjadi sasaran serangan komunis. Jadi kawasan ladang dan Lombong yang dulunya diusahakan oleh kaum India dan juga Cina ni tadi terjejas aktivitinya. Okey. Pengeluaran tanaman padi. Padi siapa yang kerjakan? Okey, kebanyakannya orang Melayu. Okey, makanan lain juga berkurangan. Lepas tu peniaga kedai, pengusaha kebun, peladang juga menerima sasaran daripada peras ugut pihak komunis dan juga mata-mata komunis ni tadi. Tadi siapa nama dia? Shin Wen ke Min Wen ke tadi yang saya sebut tadi tu kan? Tu semua mata-mata komunis. Okey. Okay, next kita tengok seterusnya. Okay, merenggangkan hubungan kaum. Ini dari segi sosial, merenggangkan hubungan kaum. Okey, rancangan penempatan semula kampung baru didominasikan oleh kaum tertentu. Maksudnya kaum Cina ataupun kaum Melayu je yang ada kat situ. Jadi tiada perpaduan dalam masyarakat. Okey, kaum tu je yang duduk dalam tu. So tu yang dia kata merenggangkan hubungan kaum. Okey, yang kedua, kaum Cina ditempatkan di kawasan pertempatan yang sama, kaum lain di pertempatan yang lain. Saya dah terangkan tadi kan. So, pertempatan baru dilengkapi prasarana, berkembang jadi bandar, kaum Melayu tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Tadi ada pihak-pihak MCA tadi telah membuat kutipan derma, kutipan amal untuk diberikan kepada penduduk kampung baru. Tapi sebaliknya yang berlaku di kampung di mana didominasi oleh orang Melayu yang masih lagi dalam serba kekurangan. Tak ada infrastruktur yang baik, tak ada pendidikan yang baik kan. Okey, kawalan ketat pasukan keselamatan iaitu hubungan dengan kaum lain juga terbatas.
Nak masuk kampung baru kena spot check dulu. Nak masuk sekolah Sungai Long kena main sejahtera dulu. Contoh. Okey. Nak masuk shopping pun kena main sejahtera. So aturan yang ketat, tak boleh masuk sesuka hati. So mereka tak boleh nak bersosial, nak berhubung. Okey, nombor 5, pengasingan iaitu hubungan antara kaum semakin renggang. Okey, semakin renggang. So jumlah korban zaman darurat. Okey, jumlah korban zaman darurat ada dalam muka surat muka surat 163. Okey, darurat. Kalau masa tengok masa darurat, banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Bukan komunis saja yang terkorban. Okey, maksudnya orang awam dan juga pasukan keselamatan, tentera, polis juga terkorban. Okey, yang kedua, penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk tanah Melayu. Okey, bila tak cukup makan, tak cukup duit, nak beli barang mahal, nak makan pun barang tak ada. So jadi penduduknya semakin sengsara. Itu kesan-kesan. Kita memang nampak darurat ni memang mempercepatkan ke arah kemerdekaan, tapi ada kesan baik, kesan buruk dia. Bila awak buat soalan pula. Bila awak jawab soalan pun mesti ada macam tu. Okey, next kita tengok penamatan darurat. Okey, penamatan darurat apa dia? Okey, muka surat 163, penamatan zaman darurat berkuat kuasa. Okey, berlangsung selama 12 tahun. Okey, darurat ni tadi telah meninggalkan kesan yang mendalam dari aspek politik dan sosioekonomi. Okey, di mana kita tengok rakyatnya hidup dalam penderitaan. Okey, 3, apa tindakan komunis? Memusnahkan kemudahan asas, serang penduduk, anggota keselamatan, lepas tu negara hara. Itu pun dalam proses darurat. Masa tu walaupun darurat, tapi komunis tetap menjalankan operasi haram. Okey, haramnya. Okey, nombor 4, pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membenteras komunis, okey, dan mengembalikan keamanan negara. Okey, bagi menghargai keamanan yang dikecapi, ini kesimpulan dia, kita perlu bersama-sama mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Dan kita juga jangan jadi sebagai musuh. Okey, musuh yang suka memporak-perandakan negara. Okey, negara. Okey, nanti saya ada bagi awak slide ni. So awak tolong jawab soalan-soalan ni dalam buku latihan. Okey, saya ada bagi, nanti saya bagi kat awak. Tolong jawab dalam buku latihan. Okey, sebelum tu saya nak terangkan dengan awak hari ni ada orang, so saya rasa siapa yang rasa tak adil, saya tak sebut nama sebab saya nak terangkan tentang teknik menjawab. Saya dah terangkan belum dengan awak Saya pun dah lupa. Sekejap Sekarang ni semua kena pantas. Sekejap, saya tengok, saya buka dulu. Sekejap, bukan yang ni. Sekejap, saya cari. Okey, yang ni.
Okey, sekejap. Mana ni? So, tengok apa-apa pun saya kena tutup dulu rekod ni dulu.